Buletin pagi Jumaat 5 Oktober bersama saya Norazlina Akla. Tajuk utama pagi ini: semua wira negara selamat dikebumikan. Juga siasatan MH17 jadi sasaran agensi risikan tentera Rusia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Suasana hiba menyelubungi pekarangan rumah anggota Pasukan Penyelamat di Air PPDA dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Shah Alam yang terkorban dalam operasi menyelamat malam tadi. Jenazah Muhammad Hifzul Malik Syari, 25 tahun, tiba di rumah keluarga di Kampung Kubang Terap, Pasir Mas pada jam 5 petang semalam diiringi pegawai dan anggota bomba dari Jabatan Bomba dan Penyelamat. Allahyarham Muhammad Hifzul merupakan anak bongsu daripada 3 adik-beradik mula menyertai anggota PPDA sejak 5 tahun lalu. Allahyarham baru sahaja bertugas pada pagi Rabu hari kejadian selepas pulang bercuti bersama 2 kakaknya Nur Fazna 29 dan Nur Atikah 28 untuk menziarahi ayah tiri mereka, Tengku Den Tengku Lega 74 dan ibunya Wan Kamilah Yaakob 53. Jenazah Hifzul disembahyangkan dan diimamkan oleh Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob selepas solat asar di rumah keluarganya dan dikebumikan di tanah perkuburan Kubang Terap pada jam 5.20 petang. Majlis pengubumian Allahyarham dihadiri lebih 200 orang termasuk pegawai bomba, ahli keluarga, sahabat handai dan penduduk setempat untuk memberi penghormatan terakhir. Sepupu mangsa Hafrawi Fauzi 22 ketika ditemui menyifatkan arwah seorang yang sangat komited dalam kerja. Dia memang baik. Dia sangat komited lah kerja sebab dia sebelum gitu pun dia memang minat bomba. Lepas tu start dia cakap tu pun semua pasal kerja dia. Menyelai scuba diving tu pun memang dia minat sebenarnya. Menurut Hafrawi yang rapat dengan Allahyarham sejak kecil, arwah berasa tidak sedap hati untuk memulakan tugas menyelam keesokannya, iaitu pagi sebelum kejadian. Masa semasa dia balik 9 malam tu, dia ada bagi tahu kakak dia macam tak sedap hati. Dia berdebat tak tahu untuk menyelam pagi esok tu sebab dia pagi tu lepas dia subuh tu dia kerja pukul 7. Allahyarham Hifzul antara 6 anggota PPDA yang terkorban dalam operasi menyelamat seorang remaja yang dilaporkan tergelincir ketika memancing di sebuah lombong di Puchong Selangor kemarin. Dalam pada itu, kira-kira 1,000 ahli keluarga termasuk rakan setugas dan penduduk kampung Lubuk Stul Rantau Panjang menghadiri upacara pengebumian anggota bomba Izzatul Akmal Wan Ibrahim yang lemas bersama 5 anggota bomba lain ketika melakukan operasi menyelamat di Lombong Taman Putra Perdana, Puchong Selangor kemarin. Jenazahnya selamat dikebumikan jam 7 petang semalam di Tanah Perkuburan Islam Lubuk Stul. Jenazah Izzatul Akmal sebelum itu diimamkan oleh Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob di kediamannya di Kampung Becah Kaki, Rantau Panjang. Terdahulu jenazah tiba di kediaman jam 6 petang diiringi sepasukan anggota bomba dari Balai Bomba Shah Alam. Isterinya Rosmaria Abdul Ramli yang ditemui redha dengan pemergian suaminya walaupun mereka sekeluarga masih terkejut dengan berita kematiannya. Tu sebab kerja dia memang bahaya, orang lain lari dia masuk macam kalau bakar ke. Ya, so jadi bini bomba kena hati kentah, hati kuat. Hati kuat. Mati kata bahaya mai. Dia kata mati terima kerja Tuhan, dia kata mana pun. Dia redo. Patru kan kata redo pun. Dia lagi ni kata redo dah ruakan lagi tu. Allahyarham Izzatul Akmal meninggalkan seorang balu dan 3 anak berusia 2 hingga 7 tahun.
susulan kejadian yang mengorbankan 6 anggota PPDA dalam operasi menyelamat seorang remaja. Pemantauan berkala perlu dilakukan pihak berkuasa tempatan PBT bagi mengelak kawasan lombong di Taman Putra Perdana berhampiran perumahan di Islands diceroboh orang awam. Ahli Dewan Undangan Negeri Dengkil Adif Shan Abdullah berkata ini kerana lokasi lombong itu sudah diwartakan sebagai kawasan larangan orang awam. Memang tak boleh masuk lah. Dia kena, maksud saya dia kena selaras dengan pelaksanaan tu dari segi PBT Majlis Pembandaran Sepang. Dia tak tumpu pada JPS saja. Walaupun dia dalam kawasan selenggara JPS, tapi jabatan agensi yang berkaitan dalam kawasan Majlis Pembandaran Sepang ataupun pejabat daerah patut memantau. Kami di dalam Jawatankuasa Keselamatan Bencana Daerah memang kita ada diurusi oleh DO sendiri. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan di lokasi kejadian. Katanya sempadan kawasan terbabit perlu diletakkan pagar bagi mencegah orang awam memasuki kawasan larangan itu. Fenomena hujan lebat dan ribut petir dalam jangka masa singkat serta angin kencang sedang melanda negara, terutama pada waktu petang dan malam akibat peralihan monsun. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Meteorologi Malaysia, Jalan Simon, fenomena itu disebabkan musim peralihan monsun dari monsun barat daya kepada monsun timur laut. Ini adalah kerana pada masa ini Malaysia sedang mengalami musim peralihan monsun daripada monsun barat daya beralih kepada monsun timur laut. Biasanya dalam musim peralihan monsun ni kita memang akan mengalami banyak ribut petir, terutama di negeri-negeri pantai barat disebabkan oleh angin yang angin yang lemah tapi dari beberapa arah. Jadi ini akan menyebabkan penumpuan angin di kawasan pantai barat Semenanjung, terutamanya pada sebelah petang. Dan ini yang menyebabkan ribut petir, kadang-kadang ribut petir kuat dan hujan lebat pada sebelah petang. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Jabatan Meteorologi Malaysia Petaling Jaya. Tambahnya, tempoh peralihan monsun yang bermula pada akhir bulan lalu sehingga awal November depan akan kerap berlaku hujan lebat dan ribut petir dalam jangka masa yang singkat. Serta angin kencang pada waktu petang dan awal malam di kebanyakan kawasan negeri-negeri di Pantai Barat dan pedalaman Semenanjung, Pantai Barat, Sabah serta kawasan Barat dan Tengah Sarawak. Orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat cuaca terkini melalui laman Sesawang Tertera. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata beliau tidak akan mengambil tindakan untuk menahan individu yang mengkritiknya. Katanya sebagai ahli politik, beliau bersedia menerima kritikan atau diberi gelaran tertentu. I don't mind being insulted by anybody. It's not going to affect me. There was one case in Penang and told them don't take any action like that. A politician must accept being criticized, being called names. I've been called all kinds of names, but I have never taken any action, even when I was Prime Minister before. Menurut Perdana Menteri, penahanan adik kepada Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Lokman Nur Adam 3 hari lalu berkaitan kes hasutan tidak seharusnya berlaku. Adik Datuk Lokman dikenali sebagai Azman ditahan di bawah Seksyen 4 Akta Hasutan di Ibu Pejabat Polis Daerah Shah Alam bagi membantu siasatan selepas menularkan satu hantaran orang lain yang didakwa mengandungi gambar menghina Tun Dr. Mahathir. Setiap negara anggota ASEAN perlu menyalurkan dana berjumlah $90,000 Amerika bermula tahun depan. Dana itu untuk disalurkan kepada Pusat Penyelarasan Bantuan Kemanusiaan bagi Pengurusan Bencana ASEAN atau AHA bagi tempoh 5 tahun. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata keputusan itu dibuat pada mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN tentang pengurusan bencana dan persetujuan ASEAN tentang pengurusan bencana dan reaksi kecemasan. To ensure sustainability of the AHA Centre to perform its functions effectively and operationalize the One ASEAN, One Response, the ministers agreed to the suggestion to increase the annual and equal contribution of ASEAN member states to the AHA
Centre fund in the period of 5 years, starting from next year. This is an important bit because this is thanks to Datuk Lim. They raised from USD 50,000 a year to 90,000 a year. Okay. And compulsory contribution to the centre, then we help others. Pengumuman dibuat pada sidang media selepas mempromosikan mesyuarat berkenaan yang berlangsung di Putrajaya semalam. Hadir sama Setiausaha Agung ASEAN Datuk Lim Jock Hoi. Dalam pada itu, Menteri-Menteri ASEAN dijadual menghadiri eksersis simulasi respons kecemasan bencana ASEAN atau ARDEX 2018 yang akan diadakan di Indonesia pada 4 sehingga 10 November depan. Eksersis berkenaan bertujuan memberi gambaran sebenar gempa bumi dan tsunami yang berlaku serta kebocoran bahan berbahaya di zon perindustrian melalui pelbagai latihan termasuk latihan padang. Mengulas mengenai boya tsunami negara, Datuk Seri Dr. Wan Azizah berkata pemeriksaannya perlu disegerakan bagi membolehkan langkah kesiapsiagaan diambil. Kementerian Hal Ehwal Ekonomi sedang membuat kajian bagi meneliti keperluan bagi meneruskan projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Pelabuhan Kelang ke Pengkalan Kubur di Kelantan. Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata kajian itu bakal diumumkan antara lain melihat sama ada sistem pengangkutan berkenaan memberi manfaat kepada rakyat ketika negara berdepan masalah bebanan hutang yang tinggi. Menurut Datuk Seri Azmin, mesyuarat Kabinet Rabu lalu membincangkan isu pembinaan ECRL. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad meminta sedikit masa bagi melihat kewajaran projek berkenaan. Jelas Datuk Seri Azmin, ECRL berbeza dengan projek kereta api berkelajuan tinggi HSR Kuala Lumpur, Singapura yang memberi manfaat besar kepada kedua-dua negara. Dalam ECRL, kita harus melihat apakah projek ini boleh mencipta nilai dan memberikan kebaikan kepada rakyat dalam keadaan ekonomi yang amat gawat pada hari ini. Itu harus ditentukan dulu. Macam HSR, kita yakin ianya beneficial to both, memberikan manfaat kepada Malaysia dan Singapura. Tetapi dalam konteks ECRL ini, satu kajian sedang dibuat dan kita akan putuskan dalam masa yang terdekat sama ada akan diteruskan ataupun sebaliknya. Malahan semalam kita ada bincang dalam kabinet secara ringkas, tapi Perdana Menteri kata beri sedikit masa untuk melihat kewajaran projek ECRL ini. Beliau terdahulu mengadakan pertemuan bersama pimpinan Keadilan Negeri Kelantan di Kota Baru semalam. Hadir sama Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari dan Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah. Menurut Datuk Seri Azmin, sebelum ini wujud proses tidak telus antaranya pembayaran berlaku ketika projek pembinaan ECRL belum bermula. Proses itu sendiri tidak telus. Ya. Sebagai contoh, sejumlah pembayaran telah dibuat dalam keadaan projek belum bermula. Jadi sekiranya projek ini ingin diteruskan, proses yang telus itu mesti mengambil tempat dalam menentukan projek ini diteruskan atau tidak. Sejumlah hampir 20 bilion telah pun dibayar dalam keadaan kemajuan projek ini masih di tahap yang paling minimum. Jadi ini satu perkara yang perlu disiasat. Sehubungan itu, katanya kerajaan pusat menghentikan sementara ECRL sehingga kajian berkenaan selesai dan bakal diumumkan kepada rakyat. Dan Gombak akan dibina oleh sebuah rantau. Program diskusi ilmiah sempena sambutan Ma'al Hijrah 1440 Hijrah peringkat negeri Melaka menunjukkan keunikan tersendiri. Pentas ini berjaya menyatukan 3 tokoh agama daripada parti politik berbeza di Auditorium Masjid Al-Azim Bukit Palah, Melaka semalam. Naib Pengerusi Parti Amanah Negara Hasanuddin Muhammad Yunus, Pengarah Pusat Pendidikan PAS Dr. Muhammad Zuhdi Mazuki dan Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berjaya mengetepikan perbezaan politik masing-masing untuk bersama mencari titik persamaan dalam memperkasakan syiar Islam di negara ini.
Program bertemakan rahmat untuk semua itu berjaya mencuit hati kira-kira 1,000 peserta apabila bab politik diusik oleh moderator Zulkarnain Abidin. Diskusi disaksikan oleh Ketua Menteri Adli Zahari dan Speaker Dewan Undangan Negeri Omar Jaafar. Hasanuddin ketika ucapannya berkata kerajaan pimpinan Pakatan Harapan PH berjanji untuk terus memperkasakan Islam, melindungi hak dan keistimewaan Raja-Raja Melayu selain terus memelihara hubungan antara kaum yang sedia akrab terjalin di negara ini. PH katanya akan meneruskan dasar kerajaan terdahulu yang dilihat memberi manfaat kepada rakyat termasuk memperkasa kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah dalam struktur Kementerian Pendidikan selain menyerap guru kafah ke jawatan tetap. Tapi dalam tempoh ini izinkan kami yang telah diberikan kuasa dan otoriti ini untuk mengemaskan balik, kalau tak suka kata untuk menyelamatkan negara, menyambung balik usaha baik Kerajaan Barisan Nasional. Tak ada masalah bagi saya, tak penting itu semua. Yang penting kami nak mengotorkan untuk pastikan negara kita menjadi kerajaan yang good governance, yang telus, yang tidak membazir. Muhammad Zudi pula berkata sudah tiba masanya untuk pemimpin politik Melayu Islam bergabung dengan mengetepikan isu politik dalam usaha membela nasib bangsa, terutama berkaitan penyalahgunaan dada dan isu gejala sosial. Sementara itu, Datuk Dr. Ashraf Wajdi menjelaskan sikap toleransi beragama yang bertunjangkan Islam di negara ini membolehkan rakyat terus hidup dalam keadaan harmoni tanpa menghalang mana-mana individu menganut kepercayaan agama masing-masing. Risiko gunakan power bank tanpa piawaian keselamatan. Sejauh mana peranti gadget anda selamat digunakan? Semuanya dalam buletin utama 6 hingga 7 Oktober ini. Pilihan raya kecil PRK Port Dickson. Calon Pakatan Harapan yang juga Ketua Umum PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim, mahu memperkembangkan e-tuition di Port Dickson sekiranya diberi peluang menjadi ahli parlimen di kawasan itu. Program online ini kalau kita dah belanja begitu banyak, siapkan dengan segala kecanggihan teknologi yang baru ini, kalau tidak dimanfaatkan akan rugi besar. Sekarang saya tak boleh buat apa-apa selain dari menjeru guru besar, pengetua untuk membantu meningkatkan kesedaran anak-anak. Tetapi insya-Allah kalau ditakdirkan saya dapat dukungan di Port Dickson ini, saya akan kembali dengan satu ketegasan yang lebih. Saya nak pastikan setiap sekolah, pastikan anak-anak menguasai bidang ini dengan lebih baik. Beliau hadir pada Majlis Pelancaran e-tuition percuma pdtuition.com untuk murid-murid daerah Port Dickson. Katanya, pendidikan menjadi agenda utama perjuangan beliau. Justru beliau mahu pelajar di Port Dickson mendapat pendidikan yang sempurna, terutama mereka yang berada di pedalaman. Beliau turut akan meminta Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad meningkatkan liputan internet di Parlimen Port Dickson dalam usaha memudahkan pembelajaran e-tuition. Terdahulu, Datuk Seri Anwar meneruskan kempennya dengan bersarapan bersama penduduk di sekitar Port Dickson di warung Puan Halus, Kampung Baru, Bagan Pinang. Selepas sarapan, beliau turut berkesempatan menziarahi pemilik warung berkenaan, Painam Fadiman atau lebih dikenali sebagai Puan Halus di kediamannya. Puan Halus yang berusia 63 tahun menderita penyakit lumpuh sebelah badan hampir setahun serta mengalami masalah kesihatan yang lain seperti sakit buah pinggang serta kencing manis. Tentera dan polis Indonesia ditugaskan untuk mengawal stesen minyak di Palu, Sulawesi Tengah berikutan bencana gempa bumi dan tsunami yang mencetuskan penjarahan. Keadaan kembali terkawal dengan penduduk berbaris untuk mendapatkan bekalan bahan api.
Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 2 mematahkan percubaan menyeludup 137,900 paket rokok kretek dan menyita sebuah lori. Semuanya bernilai keseluruhan 1.4 juta ringgit di pantai Tanjung Kelisa, Bandar Penawar dekat Kota Tinggi, Johor. Komander PPM Bukit Aman, SAC Muhammad Yusof Mahmat berkata, dalam operasi landai khas, mereka menahan lori namun pemandunya bertindak memecut laju untuk mengelak diperiksa. Selepas mengejar lebih 25 minit, lori berkenaan berjaya ditemui di tepi hutan. Pemandunya berjaya meluluskan diri. Pemeriksaan ke atas lori menemui rokok kretek jenis pelbagai jenama disyaki diseludup dari negara jiran. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-I-1 Akta Kastam mengangkut dan bawa barangan yang dilarang. Mercy Malaysia juga menjadi bahan sukarelawan pertama Malaysia ke Sulawesi, Indonesia untuk menyampaikan bantuan kepada mangsa. Misi 6 orang sukarelawan tiba di lokasi bencana sekitar jam 2 petang kemarin. Mercy Malaysia sedang melakukan beberapa kerja-kerja bantuan kemanusiaan bermula daripada program kesihatan yang mana kami telah mengatur beberapa program klinik bergerak di beberapa titik di Kota Palu dan juga di Donggala. Kami juga akan cuba mengagihkan barang-barang keperluan makanan kepada mereka yang telah terkena kesan daripada tsunami. Kami juga berusaha untuk menyediakan keperluan barang-barang bukan makanan dan juga hygiene kit seperti selimut dan juga alas tempat tidur. Dan mungkin kita juga akan melihat apakah ada keperluan seperti memberikan mereka genset dan tangki air serta sistem bekalan air bagi masyarakat boleh hidup di pusat pemindahan sementara dengan lebih baik. Katanya kerja-kerja pembangunan semula Palu akan mengambil masa. Bagaimanapun laluan utama telah dibersihkan daripada serpihan yang dibawa arus tsunami dan dibuka kepada pengguna. Sehingga kini angka korban mangsa gempa bumi dan tsunami telah melebihi 1,400 orang. Jumaat ini ditetapkan tarikh akhir untuk mencari sesiapa lagi yang masih terperangkap di bawah runtuhan. Media Prima Berhad dan Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia Mercy Malaysia melancarkan tabung bantuan bencana Palu sebagai usaha mengumpul sumbangan bagi membantu mangsa gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah Indonesia Jumaat lalu. Media Prima menerusi satu kenyataan hari ini berkata tabung itu bagi mengumpul dana kilat daripada orang ramai untuk membiayai misi kemanusiaan yang akan dijalankan oleh Mercy Malaysia. Katanya gempa bumi bermagnitud 7.5 serta disusuli tsunami mengakibatkan kemusnahan besar di Palu. Seterusnya menyebabkan puluhan ribu penduduk kehilangan tempat tinggal, tidak mempunyai bekalan makanan dan memerlukan rawatan akibat cedera. Setiap sumbangan boleh dibuat menerusi akaun Maybank 5621-7950-4126 di atas nama Mercy Humanitarian Fund atau melalui akaun CIMB 800792908 di atas nama Mercy Malaysia akan dikecualikan daripada sebarang cukai. Maklumat lanjut mengenai tabung berkenaan boleh didapati dengan melayari laman sesawang www.mercy.org.my. Agensi Perisikan Tentera Rusia GRU dituduh terbabit dalam jenayah cyber yang menyasarkan siasatan insiden tembak jatuh pesawat Malaysia Airlines MH17 pada 2014. GRU juga dituduh menyasarkan organisasi larangan senjata kimia OPCW di The Hague, Belanda. One of the GRU officers who was escorted out of the country by our Dutch colleagues, Yevgeny Serebriakov, also conducted malign activity in Malaysia. This GRU operation was trying to collect information about the MH17 investigation and targeted Malaysian government institutions, including the Attorney General's Office and the Royal Malaysian Police.
Kementerian Pertahanan Belanda menggesa Rusia agar menghentikan jenayah cybernya yang bertujuan untuk melemahkan demokrasi Barat. Sebelum ini, Kerajaan United Kingdom menuduh GRU mendalangi sejumlah serangan cyber bertujuan mencetuskan kekeliruan dalam sukan, pengangkutan dan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat pada 2016. Walaupun beberapa persoalan peminat bola sepak negara bercampur baur emosi, sesi Town Hall Program Pembangunan Bola Sepak Negara NFDP yang diadakan di Majlis Sukan Negara MSN malam tadi tetap berlangsung dengan lancar tanpa sebarang masalah. Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berjaya mengawal pentas dengan baik, malah turut memandang serius beberapa isu di Akademi Bola Sepak Mutadhari AMD Gambang Pahang. Lebih 300 peminat bola sepak tempatan termasuk barisan jurulatih dan ibu bapa pemain NFDP hadir pada sesi Town Hall Program Pembangunan Bola Sepak Negara. Masing-masing menyatakan sokongan kepada NFDP. Namun mereka mahu Syed Saddiq selaku pentadbir baru program NFDP menyelesaikan beberapa isu khususnya di Akademi Bola Sepak Mutadhari AMD di Gambang Pahang. Antaranya tiada pakan nutrisi, terdapat banyak kerosakan yang tidak diperbaiki dan kemudahan asas yang tidak lengkap walaupun diberi peruntukan tinggi sebanyak RM85 juta. Pertama sekali, saya memang amat gembira kerana kebanyakan yang hadir memang berterus terang kena masalah dan jalan penyelesaian untuk kita bergerak ke hadapan. Saya juga gembira bahawa ibu bapa sanggup datang begitu jauh, ada daripada Sarawak, Sabah tadi berseremban untuk bersama kita pada sesi ini yang menunjukkan bahawa memang mereka nak lihat nama baikan yang menyeluruh dalam program NFDP kerana ini bukan saja berkaitan coaches tetapi tentang masa depan anak mereka. Dan mereka sangat komited untuk membantu kita bergerak ke hadapan. Malam tadi, Syed Saddiq menjadi satu-satunya tumpuan pada sesi Town Hall NFDP selepas pengarah AMD Lim Tiong Kim memilih untuk terus menghilangkan diri. Ketiadaan Tiong Kim menimbulkan pelbagai tanda tanya walaupun beliau dilapor masih berada di sekitar Lembah Kelang. Apapun sesi Town Hall NFDP yang diadakan semalam tetap berjaya mencapai matlamatnya. Dan satu ketetapan mengenai hala tuju baharu program pembangunan bola sepak negara itu akan dibuat jawatankuasa khas NFDP pada 15 Oktober nanti. Perilaku seseorang sebenarnya boleh diurus, lebih-lebih lagi ketika berdepan tekanan. Fahami maksud tersirat dalam visual ini apabila haiwan mengurus haiwan. Dengan itu sekian Buletin Pagi, saya Nur Hazina Aqla. Salam hormat dan Assalamualaikum.